Lepas tu kita teruskan apa dia, ada soalan apa lagi yang agak lebih penting sedikit nasbah dengan kita ni, apa lagi terjadi di tempat kita ada jadi muskil dan sebagainya. Mohon Tuan Guru terangkan adakah yang betul bagi orang yang uzur solat menggunakan kerusi. Ini pun satu masalah yang pada asalnya kita kembali kepada asal dalam solat kita itu ya adakan. Dah kita mengaji kaedah kita ada. Jadi setiap kita ada solat wuduk baik, tadi kita sebagai contoh ini tupu kepada soalan iaitu solat. Ya kita artikan sembahyang. Maka sembahyang mempunyai kaifiyat, ada cara-caranya, kan? Semua tu ditunjuk aja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipungut ambil dan istimbat oleh para ulama. Maka ulama juga ada berkhilaf di antara sama ulama cara istimbatnya. Baik, di antara lain kita mengaji dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan mereka yang semua fakat dengannya radhiyallahu taala anhum. Di antara bila sebut solat dia ada punya rukun dan syarat. Maklum macam wuduk tadilah. Maka di antara rukun pula dia ada hak muttafaq alaih, ada pula ada pula hak yang mukhtalaf fih. Rukun yang ikhtilaf ulama macam rukun wuduk tadilah. Mari kepada masalah satu rukun daripada rukun solat iaitu qiyam. Berdiri betul. Al-qiyam pada lughah makna al-intisab. Berdiri betul. Adakah berdiri tak betul? Ada. Berdiri tak betul. Duduk tepi jidah. Mana ada jidah? Betul tak berdiri macam ni? Tak betul. Tak boleh. Syarat rukun dia berdiri, syaratnya intisab betul. Apa dia panggil? Berdiri betul. Itu terjemah daripada qiyam tadi. Ambil daripada iza qumta ila shalah fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran ila akhiril hadis. Dia panggil kata hadis termasyhur dengan hadis al-musii salatah. Hadis yang mengajar orang yang tak pandai sembahyang. Yang pandai sembahyang tak betul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar iza qumta ila shalah fakabbir. Ada pula riwayat lain iza qumta ila shalah fa asbigil wudu. Itu syarat, kerana itu belum pada sembahyang. Iza qumta ila shalah, apabila berdiri akan, apabila kehendak akan, iza aradtal qiyama ila shalah fakabbir. Itu baik nama takbir. Maka tentang perkataan takbir tadi khilaf pula cara ulama. Mazhab kita Syafi'i berkata takbir, syarat-syarat nak sah takbir memadai mesti kena tupu kepada dua kalimah. Satunya Allah, khusus pada kalimah Allah. Yang kedua akbar, dengan sirah inilah, dengan bentuk ini, tak boleh tukar bentuk lain. Kalau orang mengaji kalimah sarah dia panggil bentuk isim tafdil akbar. Nak tukar dengan bentuk lain sirah umpalarah kabir tak boleh. Walaupun madah tu kahbara, mari daripada kabura. Mari daripada itulah, tapi bentuknya kena akbar. Nak tukar kepada kabir tak boleh. Dan sirat tu juga sirat tafdil, tapi nak ambil madah huruf lain mari, bahang lain mari. Umpama a'zam, walaupun makna apa sama. Allahu a'zam tak boleh. Walaupun Allah Maha Agung juga, Maha Besar juga, tak boleh. Naknya madah kahbara tapi berbentuk af'al akbar. Kemudian kalau ditambahi alif lam maka tidak mengapa. Allahul akbar. Katakanlah seorang itu takbir bunyi begitu kita dengar, walaupun dia jadi imam. Allahul akbar. Macam mana kita? Tak apa, kita mengaji lebih dulu bahawa tidak salah. Kalau tambahkan dua kalimah sifat di celah itu, ulama kata dimaafkan, tak apa lagi. Masalah Allahur Rahmanur Rahim akbar. Macam mana takbirnya? Ya memadai lagi, diselit kedua sifat Ar-Rahmanur Rahim. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Tepat hitungnya Allah akbar.
Itu kita mengaji di sana satu jadi reti dalam mazhab Syafi'i. Nak tambah mazhab lain tak apalah. Ngaji tu dulu. Lepas pada tu kita nak pergi setengah mazhab lain. Mazhab Hanafi cukup dengan kalimah menunjuk atas keagungan Allah. Walaupun Allah azim. Nama Allah Ar-Rahman Akbar. Itu dia. Tengok tu. Nanti kita begitu. Tapi kita nak amalkan seperti inilah Allah Akbar. Jangan-jangan kita mengaji pak mazhab mari hari ni Allahu Kabir. Nanti makmum habis keluar daripada masjid. Tak ambil orang petani kata. Itu dia. Itu dia. Mengaji untuk mengetahui ini. Tapi bila kita nak bawa masyarakat kita mesti kita kena bawa apa yang mereka maklumkan. Walaupun kita mengaji luar, kita bawa maklumkan. Kita mengaji mazhab Maliki, mengaji kot Morocco, kot Tunisia, sebelah kot Maghribi, kot mazhab Malik. Kita mengaji mazhab Malik. Siapa pandai alim boleh royak satu persatu macam mazhab Syafi'i lah. Sekalipun begitu bila kita balik ke kampung ke tempat kita ini mazhab Syafi'i, kita bawa ke Syafi'i. Kalau di sana mana kita baca Fatihah, tak baca bismillah. Iya. Mazhab Malik tidak wajib baca bismillah. Sunat pun tidak. Tapi kita mengaji sana, kita semaya di sana tak baca bismillah. Tapi bila kita balik mesti kena bismillah. Kalau tidak, nanti orang belakang tu bercelurah pula. Berselerok kata orang sini, kata orang petani pun panggil berselerok tabak. Ada lagi orang petani bos taukid dengan selerok tabak. Jadi berselerok tabak pucak daripada kita lah. Itu panggil kata tidak nafi ke kita buat tu betul, tapi nak sembahyang awak. Itu dia qiyam. Satu pada rukunnya qiyam. Tapi masalah qiyam dia ada kait bagi mereka yang kuasa atas berdirinya. Kan? Sebab ambil dalam hadis. Idza qumta ila shalah fakabir. Pada riwayat lain dia asal nak jadikan begitu diistisnakan tu seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berlaku penyakit bawasir. Nama penyakit bawasir panggil bawasir dalam Arab, kita panggil juga macam tu panggil bawasir. Jadi susahlah orang penyakit bawasir ni nak gerak kan, turun naik ini susah sekali penyakit bawasir ni. Maklumlah bila jadi lagi teruk berat tu lagi teruk lagi, susah. Tapi semayang mesti semayang. Lalu dia pergi soal Nabi SAW, dia cerita dia bagi saya ada penyakit bawasir, masyaqqah lah nak bergerak pergi, bagaimana cara solatnya. Maka dia kata kepada Imran bin Husain pada asas sebab urudil hadis, sebab nak keluar perkataan itu sebab Imran mengadu tadilah. Maka dia kata salli qa'iman. Jadi khitab mukhatab asal tuju pada Imran tu lah. Semayalah kamu hai Imran hal keadaanmu qaiman, berdiri. Tengok berdiri makna kata inilah rukun, mesti kena berdiri. Seolah-olah kami tak kuasa, saya tak kuasa nak berdiri. Maka dia sedia memengkaitkan. Dia panggil kata ini muqabilnya mahzuf. Apa nak kait mahzuf silangan muqabil. Macam mana? Salli qaiman ay inistata'ta. Tu kait mari. Ambil faham kait tu mari daripada hak sarah di muqabil dia. Fa illam tastati. Tengok. Maka jika sekiranya engkau tu tak kuasa, yang ni tak kuasa berdiri, fa qa'idan ay fa salli hala kaunika qa'idan. Maka solatlah, semayalah hal keadaanmu tu yang duduk. Ini mana kata salli qa'iman, mana ini istata'ta. Sebab kita mengaji dalam kitab dia kata setengah pada rukun solat itu ialah qiyam, berdiri betul bagi kait. Kata qiyam tu nasbah bagi orang yang kuasa berdiri. Tak gitu kan? Maka jika engkau tak kuasa berdiri, maka sembahyanglah hal keadaan engkau yang duduk. Maka yang duduk. Maka perkataan duduk ni tubik situ umumlah. Perkataan duduk ni macam kita ni panggil duduk. Saya ni pun panggil duduk ikan kan? Kau panggil macam mana? Tak panggil duduk? Duduk, tak ada panggil berdiri kan? Tengok kalau kena suruh ceramah berdiri, kan duduk gini. Berdiri, bangun. Mana saja bangun dah, bangun buat atas kursi ni. Yang ni masih panggil duduk. Bangun. Tu baru bangun dah. Ni duduk. Tengok khatib membaca khutbah.
sambilnya berdiri. Apabila sampai pada khutbah, selesai khutbah yang pertama, mesti mazhab kita duduk. Walaupun tidak lengah lumpuh. Hanya khutbah pendek hari ini, seolah tak payah duduklah. Pakai sambung, tak jadi. Kalau terus tak duduk, maka pakai dibilang satu khutbah je. Berarti kena duduk. Duduk sambilnya bermakninah. Duduk. Berarti duduk atas kursi. Bukan duduk atas lantai dan sebagainya kan. Makna kelimah duduk ini diumumkan. Itu pada asalnya. Kemudian bagi orang tak kuasa berdiri, ialah duduk. Apa duduk? Atas semin, atas lantai. Ataupun duduk atas umpama sesuatu. Maksudnya kata kelimah duduk. Itu pada asalnya. Tapi yang jadi masalah, yang kita tak kuasanya hanya berdiri. Tapi sujud kita kuasa tak? Sujud kita kuasa. Mesti kita sujud. Maka bila kata sujud, pergi kepada rukun sujud dan syarat-syarat nak sah memadai sujud, kena menghantarkan anggota yang 7 pada tempatnya. Kan? Maka anggota 7, 2 tangan dan dahi. Dikait dengan hidung. Kalau mazhab kita tu disunatkan sentuh hidung supaya nak menjadi menambahkan kita ni abdi kepada Allah Ta'ala. Bukan dahi saja, hidung pun sentuh. Tapi memadai kalau semata-mata dahi. Dahi saja, hidung tak sentuh. Memadai. Tapi yang disunatnya sentuh sampai ke hidung. Mana kata kita ni hamba sungguh rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat yang mulia di pandangan manusianya muka lah. Elok muka elok lah. Tak elok uduh muka agak, yang lain kurang lah. Maknanya begitu. Sekalipun begitu Allah suruh. Tengok lagi pula kena merendahkan apa dia, leher tekak, batang leher, batang tekak kita panggil tak? Panggil tekak. Direndahkan daripada ini panggil apa? Punggung. Tengok. Kalau sama begitu dengan tidak ada kuzuran, tidak memadai, syaratnya kena rendah. Ini menunjuk rendahnya kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau tidak ada kuzuran lain, kita sujudkan ke atas ini sujud. Tapi dah kita uzur berdiri, kita duduk. Maka kita duduk gini. Sujud tak ada uzur. Tak ada uzur kita sujud. Lepas sudah nak duduk bawah gini tak boleh, kaki kita macam mana? Kita duduk atas ni, duduk. Dia nak sujud, kita terus sujud. Malaikat kita uzur pula nak sujud. Tu lain hal pula. Sebab itulah lebih kita halusinya begitu. Bermakna kata untuk jadikan nasihat kepada kita, kalau kita uzur hanya sekadar itu, seelaknya kita boleh tak duduk di bawah. Hanya kita uzur berdiri. Tapi soal lagi, kita uzur boleh kita duduk di bawah lantai macam ni. Kita dah tahu kursi kan, yang ni ada di bawah, di atas lantai. Bolehkah kita duduk di bawah? Ya boleh. Boleh kita lipat, boleh apa. Itu lagi elok. Sebab apa? Sebab sujud kita tu cukup sifat-sifatnya. Dengan rendahnya. Dan pula dengan rapatnya. Itu dia. Itu eloknya begitu. Bagi kita yang kuasa macam tu. Itu lepas daripada makal. Tutup kata begitu dan begini. Kita susah hati juga bila dengar sah tak sah. Tak susah hati kan? Tak susah hati, sah tak sah, supaya menikah kahwin tak sah, ada yang kata tak sah. Tak senang kita nak duduk rumah tangga sah tak sah begini. Bila dikatakan sah, semua tanya mufti sah, tanya guru sah, senang kita. Walaupun ada orang awam kata tak sah, biarlah. Kan? Itulah di antara lainnya, begitulah kita sebagai nak ra'inkan. Itu baik, itu dinasihatkan. Dalam keadaan begitu, kalau kita uzur juga nak turun duduk begini, maka itu ala kulli hal tak apalah. Tapi kadang-kadang orang ni semaya datang kursi, sudah semaya turun duduk di bawah wirid. Macam mana itu? Ini yang jadi masalah. Tapi walau bagaimanapun kita kena ijah-ijah lah. Bagi nasihat, dan kita mudahkan hukum itu dan ini hanya boleh tanggung, kita tanggung kerana agama Islam ni luas sangat. Tapi luas pun dalam batasannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kerana orang sakit dia punya rasa, kita tak punya rasa. Macam mana kita ada itu ini, jangan kita boleh tanggung-tanggungkan. Bagaimana buat cik? Bagaimana cik? Kalau kita duduk di bawah macam mana?
Kita dah atas, kita kuasa ke tak, boleh sujud, itu lebih baiknya begitu. Kerana 1, 2, 3, oh ya ke, oh ya nampak. Itu bagus. Ya, oh itu tak sah ini. Itu jadi orang tu tak ada masalah, kita ni jadi masalahnya. Itulah boleh tangguh, kita tangguhkan. Beginilah ajaran Nabi SAW dalam agama kita ini luas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tapi jangan selalu kita nak pilih ke mudah semata-mata. Jangan. Itulah pada asalnya begitu. Baik. Itulah pada asalnya. Adapun solat sunat tak ada hal lah. Kita tak ada uzur pun sengaja nak duduk, tak ada masalah apalah tu. Itulah. Lepas tu boleh orang kafir menyusukan anak orang Islam, adakah sah ia menjadi ibu susuan kepada anak-anak tersebut? Jadi apa? Adakah sah? Oh. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada asal, ya, dia tak ada kait, tak ada syarat. Masalah kata yang nak jadikan murdi'ah, ibu susu, yang balik pihak kanak-kanak tu panggil radhi', anak susuan. Anak yang menyusu tak ada kait dengan Islam. Hanya dia ada kaitnya, syarat kena 5 kali kenyang. Kalau dulu 10 kali kenyang cara susu Apa tidak adalah cara-cara tu 10 kali bilang macam mana 1, 2 itu. Dia tengok cara pula. Kadang-kadang dia kanak-kanak ini dia menyusu. Dia berhenti main. Pali susu pula itu bilang kali yang kedua ke satu ke. Ini dia kira pula. Jadi kita ambil cara umum, lepas tu untuk nak mengerti halusi kita mengaji bab dia, cara dia. Jadi umumnya syarat nak jadi anak susu di antaranya balik pihak bayi. Balik pihak bayi itu tak lebih usianya 2 tahun. Itu syarat. Walaupun dulu ada juga hadis menunjukkan seorang suami menyusu isteri, akhir dihukumnya terpasah nikah. Maka ulama kata hadis itu dinasahkan. Sebabnya seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW, dia tak suka pada seorang suami, tak mau, tapi suami itu tak mau cerai dia. Maka macam mana? Jadi Nabi SAW ajar cara-cara bagi dia, suruh beri susu kepada suaminya. Suami pun tak tahu kata nak hukum nak tubik begitu. Susulah kepada isterinya. Sampai beberapa kali dia mengadu pula, maka Nabi kata ini sudah jadi terpasah nikahnya kerana anak susu. Walhapak susu sebenarnya. Bukan anak susu, bapak susu. Itu asalnya. Maka itu hadis itu disebut. Kemudian ada setengah mazhab di antara membawakan ada itu. Tapi dalam jumhurul ulama mengatakan dinasahkan. Ada pula dalam apa dia riwayat asyru radha'atin yuharrimna, 10 kali susu mengharamkan. Arti kalau 7, 8, 9 tak jadi lagi anak susu. Juga hadis itu mansukh, dinasahkan dengan khamsu radha'atin yuharrimna, 5 kali susu mengharamkan. Sampai ke hari ini mazhab kita kalau susu hanya 4 kali je, tak sampai 5 kali, maka belum jadi anak susu dan belum ibu tu panggil ibu susu. Yang ini pada segi syarat bukan mahram lagi. Bila cukup syarat tadi, maka dijadikanlah perempuan itu murdi'ah, perempuan yang menyusukan, dan anak-anak bayi panggil radhi'. Bila cukup syarat, tak ada kait dengan syarat ibunya Islam, tidak. Tengok Nabi sendiri SAW, apalagi di zaman jahiliyah, dia pernah susu dengan siapa setahu kita ibu susu dia? Antaranya Halimatus Sa'diyah, dan di antara lain Atiqah, dan lagi antaranya Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Terlalu seronoknya Abu Lahab dia dapati kata dia dapat seorang anak penakan, anak saudara Aminah kahwin anak lelaki, kebetulannya dah suami dah meninggal lahirnya. Persoalannya suka dan seronoknya Abu Lahab dapat anak penakan, anak saudara. Lalu dia dapat tahu khabaran berita dari siapa? Dari Suwaibah, hamba dia menceritakan.
Seronok dia, lalu dia memberdekakan Suhaibah itu, di sampingnya melatihkan supaya beri susu kepada anak penakan dia itu. Dengan siapa tu? Dia dijadikan anak susu. Dan juga dengan Abbas, dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Kan setahu kita Hamzah dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dikenal ke mana? Hamzah ni kita hidup ziarah di makam kubur Sayyid Uhud, syuhada Uhud tu. Hamzah kena bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara. Kemudian apabila dia meninggal di Uhud, dekah cerita dia tinggal beberapa orang anaknya, puteri, beberapa orang anak perempuan. Nah, kemudian disyurkan oleh setengah sahabat, ya Rasulullah, anak bapa saudara angkat Hamzah itu meninggal, bagusnya, akhlaknya bagus, kasihan pula, layak benar dia sesuai dengan Rasulullah SAW menjadikan isterinya. Maka Nabi SAW menjawab, aku dengan Hamzah satu seginya ia bapa saudaraku, bermakna anak Hamzah. Jadi apa kita panggil? Anak adik, anak kakak panggil sepupu. Ayah di segi sepupu panggil ajnabiyah. Sah dan harus kahwin. Nah, panggil perempuan halal. Sah kahwin. Tetapi aku dengan Hamzah, selain pada bapa penakal, aku pula dua beradik dengan Hamzah. Mana dua beradik? Dari segi susu. Maknanya aku dengan Hamzah saudara susu. Saudara susu dengan siapa? Pernah Hamzah susu dengan Suhaibah. Sekecil dulu. Tengok tu belum pada Islam lagi. Dikira. Mana aku dengan Hamzah saudara susu. Bermakna anak Hamzah ialah anak saudara aku, anak saudara susu. Maka yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Itu dia beri bentuk kaedah. Haram oleh barang yang haram dari kerana keturunan. Anak hingga ke bawah, ibu hingga ke atas, dan hawashi nasab, saudara-saudari-saudarinya, sama ada seibu sebapak ataupun seibu, dan anak pada saudara kita tadi, turun menurun hingga ke bawah. Itu yahrumu minar radha', haram dari kerana susu, oleh ma yahrumu minan nasab, haram barang yang haram dari kerana nasab. Artinya perempuan nasab, anak saudara, anak penakal kita dari segi nasab haram kahwin, begitu anak susu. Itu pecah masalahnya. Kata Hamzah itu dia anak susu, apa dia saudara susu. Maka kembali pada soal tadi, tidak menjadi syarat. Datang syarat Islam baru susu, tidak. Jadi kalaulah yang ni dia masa belum Islam dulu, dia pernah dia orang yang kemurahan hati, dia selalu kadang-kadang makan upah kan. Orang zaman dulu banyak sekali makan macam Halimatus Sa'diyah kan tu. Daripada Taif mari cari makan upah susu. Upah susu banyak sekali zaman dulu makan upah susu. Macam Islam. Maka anak yang pernah susu dengan dia dengan cukup tadi, maka dipanggil anak susu. Bila anak susu berarti dia adalah ibu susu. Anak dia adalah saudara susu dengan radhi' ini. Itulah di antara lain. Baik. Ada lagi masa kita buat sementara sampai kepada jam 10. Kan? Sampai jam 10. Itulah hak dia nya. Sekarang masih lagi 15 ataupun 16 minit. Boleh lagi sambung lagi. Permasalahan duit raya diberi kepada kanak-kanak yang belum balik. Adakah sah mereka miliki duit tersebut, dan apa hukumnya si ayah menggunakan duit tersebut untuk kerja peribadi, dan adakah si ayah wajib bayar kembali duit tersebut? Iya. Jadi apa yang kata pada asalnya duit raya abangnya dah. Biasanya bila hari raya sebagaimana yang telah lepas, selalu orang yang bersifat murah hati, dengan ikhlasnya bersedekah, apalagi terutama kepada budak-budak miskin kan. Kita bersedekah. Kemudian maklumlah kanak-kanak itu dia belum pandai lagi dalam menafkah membelanjakan, maka duit itu dibawa oleh ayahnya, ibunya, sedekah kepada anak. Maka diserah kepada ibu ataupun diserah kepada ayah. Seperti walik kebiasaan begitu. Sebab kalau kita serah pada dia nanti habis. Kan? Maka kita ambil ni sebagai apa ni? Sebagai jaga
Tu je. Kemudian ibu bapa ambil guna. Belanja tu belanja untuk siapa? Belanja untuk siapa? Untuk peribadi. Belanja untuk diri dia. Baik, belanja untuk diri atas apa dia? Atas jalannya, sebagai rupa kata ambil dulu untuk guna, lepas tu kita bayar balik. Iaitu tidak mengapa. Sebab kalau taruh begitu nanti sama taruh dia nak kalau kita belanja untuk dia tak apa. Hanya kita pegang saja, dia nak pakai baju baru, kita beli sebab dia tak sah nak beli sendiri dia, kan? Dalam mazhab kita Syafi'i, kanak-kanak yang belum balik tak diiktibarkan. Kalau tak iktibar, kita sebagai bapa ni lah. Walaupun ada mazhab asal kata sah dah jual beli, je khilaf banyak pula tu. Itu kita belanja untuk dia. Tapi kita belanja untuk diri, boleh juga beritahu pada dia. Beritahu pada dia sebab kata, ini ayah nak ambil guna dulu. Walaupun dia tu orang panggil tak diiktibar ibarat dia itu. Tapi dah kita sebagai bapa, dia panggil apa? Kita ni boleh meretah harta anak, dia panggil jadi wali dari segi waliul mal. Boleh kita nak guna, tapi kita kena ingat ni hak anak ni, patut beritahu juga ke dia supaya budak ni walaupun dia tak pandai berkata, dia ingat kata hak dia. Cuba kita tengok, kita bagi duit ke dia, bagi RM10, RM20 sampai ratus, sampai ribu, jadi himpun-himpun, anak ayah nak guna dulu, kita ambil. Dia ingat ayah ambil duit saya RM1,000. Tengok tu, bila ayah nak bayar, tengok tu. Hatta siapa ke mana. Bukan nanti kita ambil duit dia, kita janji nak bagi ke dia pun dia ingat. Nanti anak ayah akan nak bagi RM10, RM100 sebagainya pada sekian. Buat sampai hari mana ayah kata nak bagi, kita lupa dah janjian. Dia ingat. Lepas tu walau bagaimanapun kita pulang kepada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bina di atas takwa kita kepada Allah Taala, kita nak ambil guna dulu untuk apa pun, tapi syaratnya tadilah dengan jujur dan lurus kita, sebab hak dia bukan hak kita. Bila kita nak guna untuk dia, maslahat bagi dia, boleh. Tengok dalam hadis sebut mengenai anak yatim. Sedangkan anak yatim yang tidak ada bapaan, man waliya yatiman, siapa membicarakan anak yatim, falyattajir lahu, maka harta anak yatim yatim dari segi dia tu belum balik dan tidak ada bapa baginya, panggil yatim. Terkadang yatim ni kaya, kerana bapa dia seorang yang kaya, mempunyai harta yang banyak, ada mata wang lah banyak, dia simpan dia bank dan sebagainya. Apabila dia meninggal, anak dia kecil belum balik, panggil yatim, kan? Maka harta itu jadikan turas, peninggalan, maka salah satu warisnya anak dia. Maka itu menyebabkan anak yatim tapi kaya, kerana peninggalan ayah boleh pada anak yatim. Tapi oleh kerana dia tak pandai bercara, inilah waliul mal bercaranya. Sehingga Allah Ta'ala menjagakan orang yang jaga anak yatim beringat. Dalam hadis sebut, siapa memerintahkan anak yatim, ada di antaranya harta-hartanya, falyattajir lahu. Tengok dia guna, maka naklah berniaga, buat berniagalah untuknya bukan untuk kita, untuknya. Falyattajir lahu bukan alaihi, buat mudarat ke atasnya tak boleh. Apalagi kita makan cara zalim, tu buat berniagalah lahu, untuknya. Sebab apa? Sebab harta hak ia bahasa harta zakat, dia kena keluar zakat. Mazhab kita tidak syarat baligh. Zakat harta tidak syarat. Sebab itulah harta kanak-kanak bila cukup nisab, cukup haul, bahasa sakutnya haul, mesti kena keluar zakat. Jadi harta mata wang kanak-kanak yatim tu yang ditinggal oleh ayahnya beribu-ribu masalah, maka mewajibkan zakat. Oleh itu falyattajir lahu, naklah siapa yang berbicarakan anak yatim tadi, buat negalah untuknya, cari untung bagi dia, sementara dia pandai serahkan bicara padanya. Wala yatrukhu, jangan tinggalkan begitu je, simpan je. Apa? Hatta taqalahu sadaqah, supaya ataupun sehingga makankannya oleh sedekah, yakni zakat. Ini dalil kata zakat tu kena. Jadi kalau kita duk simpan saja, nanti setahun keluar zakat, setahun keluar, jadi kurang. Sama-sama nak balik dia tu bukan main berapa puluh tahun. Kalau masih umur 2 tahun, Allah, katakan lagi 10 tahun ke 13 tahun lagi baru nak balik.
Lepas balik tu pun bukan boleh serah selalu kan. Tengok pula. Tu dah. Jadi oleh itu buat berniagalah untuk dia. Carilah jalan untuk untung bagi dia. Itu dia. Jadi jangan untuk peribadi kita. Kalau peribadi masalah kata nulah kezaliman tadi. Kerana hak dia bukan hak kita. Sebab tu kita kena hak hukuk. Hak kita, hak anak kita kan. Itu ni hak dia. Bila hak dia, kita nak guna peribadi atau kita guna maklumat. Sebab tu ada setengah kena ada saksi, kena ada apa itu ini. Sebab budak dia tak mengerti lagi Ramadan tu. Itulah di antara lainnya. Lepas tu boleh lagi. Ya. Kita masuk ke ruang solat ketika azan dikumandangkan. Manakah yang afdal antara menjawab azan atau kita terus melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Apabila kita masuk ke masjid kebetulan azan dilakukan, maka seeloknya kita tunggu sekejap. Kita jangan duduk. Kalau kita duduk nanti luput. Bila kita duduk dengan syaratnya sengaja kita duduk. Dan sengaja kita ni bukan kerana minum air dan sebagainya. Kita duduk dengan lupa. Bila teringat dengan tidak sebegitu lama pada uruf, maka tak luput tahiyah kita. Kita bangun balik. Terlupa ke tahiyah, bangun balik. Tak luput. Ataupun sengaja kita duduk masuk ke masjid, sengaja tapi minum air. Kalau kita masuk masjid Mekah Madinah kan, minum air Zam-Zam, kita duduk. Solat tak lagi, duduk minum. Duduk kerana minum air tu, maka tak luput tahiyah. Maka kita nak jaga supaya tak luput tahiyah bila kita masuk masjid kebetulan azan dilakukan. Mana afdal? Afdalnya kita tunggu sekejap. Tunggu selesai azan untuk menjawab ke azan. Kerana kita disuruh apabila berkata oleh muazzin, kamu katakanlah umpama ia dikata oleh muazzin itu. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jaga Rasulullah bukan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampai pada hayya 'alas salah kata Zuhair hadis itu kita pun hayya 'alas salah juga. Sebab dalam hadis kata apabila berkata muazzin, kamu katakan seumpama yang dikata oleh muazzin itu. Bermakna muazzin kata hayya 'alas salah, kita pun hayya 'alas salah. Jadi pakak panggil ramai-ramai. Ada setengah pendapat kata begitu, dia himpun dengan riwayat lain. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi ada orang kita dikecualikan. Kata disuruh kata seumpama muazzin kata, yakni selain kecuali hayya 'alatain, dua hayya 'ala salah dan hayya 'ala falah itu. Yang ni dengan kita kata la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga muazzin ada arti muqim yang berqamat. Kita kata seperti mana muazzin kata muqim yang berqamat tu kata kecuali di tempat iqamah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Itu tidak kita kata qad qamatis salah, tidaklah. Hanya kita kata aqamahallahu wa adamaha safaqi kan. Baik. Jadi itu kita ambil satu kelebihan jawab azan sudah selesai barulah kita solat. Itulah yang paling afdal. Itu paling lebih. Boleh dan harus pun kita masuk orang azan tak sempat nak tunggu pakai solat. Itu kurang sedikit. Sekaligus supaya tak setuju dengan muazzin nampaknya. Tak sanggup nak menyauti. Itulah pendek kata agama mengajar kita selain pada ibadat kita kepada Allah, dia melahir pula akhlak budi pekerti yang baik. Cuba kita tengok masuk. Jadi macam kan. Itulah sehingga Rasulullah SAW dia tengah-tengah duk berkhutbah. Maksudnya seorang barak yang lewat mari yang orang kata orang petani juga panggil sayup. Datang lewat sayup tu dekat dengan lu. Panggil juga sayup sini. Panggil juga. Sayup mari sayup. Dia dekat dengan luar dia panggil sai. Masai. Hari ni saya mari sayup sikit masai. Dia panggil. Mari sayup sikit, lewat sikit. Jadi apabila dia mari Rasulullah SAW tengah duk berkhutbah. Dia mai duduk sebagai nak dengar khutbah. Rasulullah kata qum warka' raka'atain, bangun dulu rakaat 2 rakaat. Ini apa itlaq juzuk, muradnya qul qum warka' farka' ai fasalli.
rakaatain. Sembahyang dulu 2 rakaat apa tu? Sebagai tahiyatul masjid sekalipun khatib sedang berkhutbah. Maka inilah ditanya-tanyakan juga bagaimana seorang itu solat tahiyatul masjid sedangkan khatib berkhutbah ataupun imam sedang berkhutbah. Ia kena tafsir kalau dia baru sampai dia sayuk, maka situ solat 2 rakaat. Jaringan. Apa hak kata dilarangkan tu? Jangan sembahyang waktu khutbah. Masalah kita sudah berada dalam masjid begini. Apabila khatib mula alhamdulillah kita bangun Allah. Ini haramnya. Lagi pula pandangan manusia pun mari sangka macam-macam lah. Jadi buruk akhlaknya orang panggil. Apa tadi tak ada nak sembahyang, apabila mula start tu sampai sembahyang. Kita tengok akhlak tak bagus. Ni macam ni, dalam ucapan, dalam ceramah apa ni, duduk gitu saja. Baru mula start ceramah sampai bangun Allah Akbar. Ini apa itu? Lahirnya akhlak tak bagus. Sebab tu sunat wajib semua itulah akhlak. Sebab dia ada andainya jika ini. Ini banyak tilikan yang sangat halus dalam Islam mengajarkan kan. Walaupun kita ibadat kepada Allah, tidakkah kita nak ibadat kepada Allah tak cara tak boleh. Tengok kita baca Quran, ada orang yang tidur. Kita disuruh perlahankan, nanti ganggu orang tidur. Jangan ingat kita duk baca Quran yang nak tidur aja. Jangan. Tengok dia Islam mengajar masya-Allah. Itulah yang afdal dan seeloknya. Kita tunggu dulu diam untuk jawabkan. Sudah kita doa sudah. Kita salat tahiyatul masjid. Baik. Ada lagi masa kita tu hampir. Jika imam terbatas solat ketika sujud, apakah kaedah yang sepatutnya dilakukan untuk bertasyahud? Apabila imam batal solat, maka batal pula betul dalam sujud. Kebetulan duduk sujud, duduk tinggi punggung gitu, keluar angin tak terkawal. Masalah ada. Terkeluar angin masalah. Maka imam bangkit daripada sujud kan. Bila bangkit pada sujud macam mana? Itu ia boleh di situ nak istikhlaf ataupun nak pakai cara masing-masing boleh, tapi seelahnya diistikhlafkan, ganti saja. Maka imam suruh nak ganti saja. Maka kita ganti. Maka ganti tak payahlah kalau kita di dalam saf masalah. Bila imam sudah bangun dia keluar. Keluar dia isyarat pada dia tu batal, dia keluar tu dia suruh kita nak kata saja. Maka tak payahlah. Bila kata suruh nak, kalau kita masih duduk kenyak nak sikit secara itu. Apa tu bila bangun enggak nanti kenyak naiklah. Senang je. Apabila kita bangun kita kenyak naik. Masa ni nak sujud nak tanya nak dengan dahi-dahi begini. Selesai daripada akad bersujud kita akad kesuk nak sikit kan. Kesuk tak panggil? Kesuk, kesok. Kesok, kisut, kesuk macam-macam. Daripada itulah dia asalnya. Itu dia. Maka itulah di antara lainnya. Cukup dah. Masa kita pun jam adalah seminit 2 tu dikiranya panggil takriban. Panggil jam 10 takriban, lebih kurang ataupun orang Jawa kata kurang lebih. Dia ambil kod tu dulu. Dia ambil kod tak kod rendah naik ke atas. Kurang lebih jam 10. Kita sini lebih kurang. Kita sini taraqi dari atas tu apa dia? Kita sini tadalli, tanazzul dari atas ke bawah, ambil banyak turun ke kecil. Lebih kurang. Tapi orang Jawa kurang lebih yang kira tu. Dia ambil rendah naik atas, taraqi dia. Kita ni tanazzul, lebih kurang 10. Cukuplah. Ataupun kurang lebih jam 10. Cukuplah. Maka alhamdulillah dengan sekadar itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukurlah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dapat kita boleh menunggu walaupun sebenarnya kita dilewat menunggu ambil bahagian. Hanya orang kata jarang-jarang sekali, kata orang petani lama-lama sekali kan. Dengan itu kita harapkan semoga Allah memberi barakat, memberi manfaat
dan memberi kegunaan, dapat kita tahu supaya kita dapat amalkan apa yang kita boleh amal, paling kurang kita dapat tahu dan boleh memberitahu pula kepada yang lain sekiranya ada kekeliruan dan kemuskilan. Semoga dengan hilangnya kekeliruan ibarat macam kita duduk dalam lampu yang begini terang. Nah, lampu yang terang kan ini nyata, tengok kawan pun nyata, kita sendiri pun nyata, huruf surat nak menulis pun nyata sebab kita duduk dalam terang lampunya. Demikianlah ilmu nur. Wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu bagaikan nur, cahaya. Maka cahaya Allah tidak dihadiah beri kepada orang yang derhaka kepadanya. Kalau beri pun dunia, ilmu kepandaian dunia. Maka kita diminta, ya Allah, janganlah aku menjadikan ilmu tu hanya sekadar perhitungan dunia. Maka dengan sekadar itu cukuplah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونعوذ بك من شر سمعنا وشر بصرنا وشر لساننا وشر قلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. شكرا جزيلا kepada